persoalan. Apa sebab Nabi dia digelar Al-Amin? Tuan-tuan, gelaran tu bukan Nabi buat ya. Kita orang Melayu, ada juga ustaz-ustaz nama ada Al kat belakang. Tapi Al dia tu dia sendiri bikin, bukan orang kampung dia bagi pun. Sendiri bikin. Macam contoh di negeri saya di Pahang. Ada 2-3 orang besar-besar negeri nama ada Al. Ustaz-ustaz lah. Contoh bekas Temalayan dan Ketua Majlis Ugama Islam Pahang, namanya Yang Hormat Datuk Haji Abdul Muttalib bin Ali Al-Fakwi. Memang ada, kalau tuan-tuan ada sijil memang tulis Al-Fakwi. Kenapa Fakwi? Sebab dia asal daripada kampung Lubuk Paku di Maran. Lubuk Paku, Paku-Pakui lah, Lubuk Pakui. Tapi pergi ke kampung Lubuk Paku, engkau orang ke yang letak nama Datuk ni Lubuk Pakui? Kita orang mana reti bahasa Arabnya, dia letak sendiri je. Oh begitu. Sebab benda tu orang nisbah bahasa Arab, orang Arab, orang reti saja reti, tapi bukan orang kampung dia bagi. Ada seorang lagi almarhum Ya Ahmad Arif, Ketua Hakim Mahkamah Syar'i Negeri Pahang. Almarhum Datuk Haji Abdul Hamid bin Abdul Rahman Al-Kelawi. Ada dia pakai Al-Kelawi. Sebab dia asal daripada kampung Kelola di Jerantut. Kelola Kelawi digunakan begitu. Macam ni Perak ni pun ramai orang-orang alim dulu yang menggunakan nama-nama kampung dia. Tapi kalau tanya orang kampung dia, engkau orang ke yang letakkan? Tak, dia letak sendiri. Nabi Al-Amin bukan dia letak, orang bagi. Ini special case. Beza kita dengan Nabi lah. Contoh ada orang tak guna Al-Al, dia guna nama tempat belajar. Contoh Hasan Azhari, contoh. Kerana dia bekas lepasan Azhar. Macam kawan saya, Ketua Pemuda PAH Pusat Nasaruddin Hasan Tontowi. Namanya Nasruddin Hasan Tontowi tu taruh belakang sebab kami dulu belajar di sebuah tempat namanya Tonto di Mesir sana. Nama Tonto. Kita orang macam siapa grade dulu, kalau balik Malaysia dapat menyumbang untuk agama, guna nama Tontowi. Okey, setuju. Pulun lah ambil exam apa semua, sekali dia grade dulu. Kalau saya balik dulu tuan-tuan, malam ni nama saya Badlisah Alauddin Tontowi lah nama saya. Tapi lambat 1 sem balik lah. Silap betul lah. Banyak main dah lambat balik. Mana kami belajar di tempat nama Tonto. Tapi bukan orang Tonto pun yang bagi kami nama tu, kami sebagai kenang-kenangan. Macam itulah orang selalu letak nama, tapi bukan kita yang meletakkan. Nabi ni orang meletakkan. Soalan, kenapa orang meletakkan Muhammad ini dengan Al-Amin? Sebab paling utama kata ulama, sebab Nabi tak pernah bohong. Mables lah manusia kalau tak pernah bohong. Tak pernah. Kalau sesekali itu cerita lain. Tak pernah. Agak mustahil untuk kita mikir, ada orang tak menipu seumur hidup. Ada, namanya Nabi. Sebab Nabi ni dia aku janji dengan Allah Ta'ala, dia mesti pegang kepada sidik, amanah, tabligh, patanah. Sidik, dia mesti benar sebenar-benarnya, tak boleh membohong. Walaupun setengah ulama Usuluddin mengatakan sifat wajib bagi Nabi itu, ada juga Nabi tertentu yang berbohong, tetapi pembohongan Nabi-Nabi yang dulu atas sebab maslahah dan dakwah ada. Contoh Nabi Ibrahim. Ada ulama petikai, kenapa Nabi Ibrahim sepatutnya disidik, amanah, tabligh, patanah, tapi kenapa Nabi Ibrahim bohong? Kan Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali. Pertama, Nabi Ibrahim berbohong semasa bila yang Namrud ada patung besar, patung kecil apa semua, dia pecahkan patung yang kecil-kecil ni. Dia ambil kapak, dia pecahkan muka patung-patung ini. Kemudian kapak itu diletakkan di patung yang paling besar. Pagi besok Namrud nak pergi semayang, masuk dalam kuil tengok patung sudah pecah. Dia pun tanya, ni siapa punya kerja ini? Jadi dia punya punah sihat dia mengatakan, oh ini tuanku, ini bukan kerja lain, ini kerja Ibrahim ni. Namrud tanya, mana awak tahu Namrud punya kerja, Ibrahim punya kerja? Tuanku cuba tengok, dia seorang je pelik pada kitanya, pergi semayang dak, benda dak, selalu ni kata macam-macam. Baik kita panggil dia, kita hukum dia tuanku. Ni punah sihat. Ibrahim dipanggil menghadap. Namrud tanya, Ibrahim, betul kamu yang buat kerja? Sepatutnya by right sebagai Nabi dia kena mengakulah, gentleman. Ya, saya buat, apa masalah? Nabi Ibrahim tak jawab begitu. Ibrahim, kamu buat? Bukan saya. Dia sudah bohong 1 kali. Kemudian Namrud tanya, habis kalau bukan kamu buat, siapa dia yang buat kerja begini? Kata Ibrahim, cuba tuanku tengok, kapak ni duduk dekat tangan siapa? Namrud tengok rupa melalam tadi, Ibrahim dah letak dah pada tangan patung yang besar. Namrud kata, tu kat patung yang besar, apa halnya? Kata Nabi Ibrahim, dia dah bohong 2 kali dah. Begini tuanku, patung yang besar ni, dia tengok patung yang kecil ni macam menunjuk pandai sangat.
Awak baru masuk kerja, baru grade 41, nak melawan orang Jusah, mana boleh. Sabarlah sikit, nak naik pangkat pun janganlah, sabar satu-satulah. Jadi dia sakit hati, dia cantai awal-awal. dia cantai terus lah, padan dengan mukanya. Namrud berkata, takkanlah patung ni boleh berantakan sama dia. Dia bergerak pun tak boleh, takkan nak boleh ketuk orang lain. Checkmate terus. Terus Nabi berkata, dah kalau tuanku tahu benda ni tak mampu buat sesuatu, yang tuanku sembah buat apa? Dia nak itu tujuannya. Dia punya konan, dia nak makan tu, naik haji tu. Jadi Namrud sudah rasa kena main, dia dihukum bakar dalam api. Itu puncanya. Tapi ulama sebut, walaupun dia bohong dia tu bohong taktikal punya bohong, bukan bohong on the way macam kita punya bohong. Dia bohong dakwah. Persoalan, apa sebab Nabi dia digelar Al-Amin? Tuan-tuan, gelaran tu bukan Nabi buat ya. Kita orang Melayu, ada juga ustaz-ustaz nama ada Al kat belakang. Tapi Al dia tu dia sendiri bikin, bukan orang kampung dia bagi pun. Sendiri bikin. Macam contoh di negeri saya di Pahang, ada 2-3 orang besar-besar negeri nama ada Al, ustaz-ustaz lah. Contoh bekas Timbalan Ketua Majlis Agama Islam Pahang, namanya Yang Hormat Datuk Haji Abdul Muttalib bin Ali Al-Fakwi. Memang ada, kalau tuan-tuan ada sijil memang tulis Al-Fakwi. Kenapa Fakwi? Sebab dia asal daripada kampung Lubuk Paku di Maran. Lubuk Paku, Pakui lah, Lubuk Pakui. Tapi pergi ke kampung Lubuk Paku, korang ke yang letak nama Datuk ni Lubuk Pakui? Kita orang mana reti bahasa Arabnya, dia letak sendiri je. Oh begitu. Sebab benda tu orang nisbah bahasa Arab, orang Arab. Orang reti saja reti, tapi bukan orang kampung dia bagi. Ada seorang lagi almarhum Yang Ahmad Arif, Ketua Hakim Mahkamah Syar'i Negeri Pahang. Almarhum Datuk Haji Abdul Hamid bin Abdul Rahman Al-Kelawi. Ada, dia pakai Al-Kelawi. Sebab dia asal daripada kampung Kelola di Jerantut. Kelola, Kelawi, digunakan begitu. Macam di Perak ni pun ramai orang-orang alim dulu yang menggunakan nama-nama kampung dia. Tapi kalau tanya orang kampung dia, engkau orang ke yang letakkan? Tak, dia letak sendiri. Nabi Al-Amin bukan dia letak, orang bagi. Ini special case. Beza kita dengan Nabi lah. Contoh ada orang tak guna Al-Al, dia guna nama tempat belajar. Contoh Hasan Azhari, contoh. Maknanya dia bekas lepasan Azhar. Macam kawan saya, Ketua Pemuda PAH Pusat Nasaruddin Hasan Tontowi. Namanya Nasaruddin Hasan Tontowi tu taruh belakang sebab kami dulu belajar di sebuah tempat namanya Tonto di Mesir sana. Nama Tonto. Kita orang macam siapa grade dulu, kalau balik Malaysia dapat menyumbang untuk agama, guna nama Tontowi. Okey, setuju. Pulanglah ambil exam apa semua, sekali dia grade dulu. Kalau saya balik dulu tuan-tuan, malam ni nama saya Badlisah Alauddin Tontowi lah nama saya. Tapi lambat 1 sem balik lah. Silap betul lah. Banyak main dah lambat balik. Mana kami belajar di tempat nama Tonto. Tapi bukan orang Tonto pun yang bagi kami nama tu, kami sebagai kenang-kenangan. Macam itulah. Orang selalu letak nama, tapi bukan kita yang meletakkan. Nabi ni orang meletakkan. Soalan, kenapa orang meletakkan Muhammad ini dengan Al-Amin? Sebab paling utama kata ulama, sebab Nabi tak pernah bohong. Marvelous lah manusia kalau tak pernah bohong. Tak pernah. Kalau sesekali itu cerita lain. Tak pernah. Agak mustahil untuk kita mikir, ada orang tak menipu seumur hidup. Ada, namanya Nabi. Sebab Nabi ni dia aku janji dengan Allah Ta'ala, dia mesti pegang kepada sidik, amanah, tabligh, patanah. Sidik, dia mesti benar sebenar-benarnya. Tak boleh membohong. Walaupun setengah ulama Usuluddin mengatakan sifat wajib bagi Nabi itu, ada juga Nabi tertentu yang berbohong. Tetapi pembohongan Nabi-Nabi yang dulu atas sebab maslahah dan dakwah. Ada. Contoh Nabi Ibrahim. Ada ulama petikai, kenapa Nabi Ibrahim sepatutnya disidik, amanah, tabligh, patanah. Tapi kenapa Nabi Ibrahim bohong? Kan Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali. Pertama, Nabi Ibrahim berbohong semasa bila? Yang Namrud ada patung besar, patung kecil apa semua, dia pecahkan patung yang kecil-kecil ni. Dia ambil kapak, dia pecahkan muka patung-patung ini. Kemudian kapak itu dia letakkan di patung yang paling besar. Pagi besok Namrud nak pergi semayang. Masuk dalam kuil tengok patung sudah pecah. Dia pun tanya, ni siapa punya kerja ni? Jadi dia punya punah sihat dia mengatakan, oh ini tuanku, ini bukan kerja lain, ini kerja Ibrahim ni.
Namrud tanya, mana awak tahu Namrud punya kerja, Ibrahim punya kerja? Tuanku cuba tengok, dia seorang je pelik pada kitanya, pergi semayang dak, benda dak, selalu ni kata macam-macam. Baik kita panggil dia, kita hukum dia tuanku. Ni punah sihat, punah sihat. Ibrahim dipanggil menghadap. Namrud tanya, Ibrahim, betul kamu yang buat kerja? Kata, sepatutnya by right sebagai Nabi dia kena mengakulah, gentleman. Ya, saya buat, apa masalah? Nabi Ibrahim tak jawab begitu. Ibrahim, kamu buat? Bukan saya. Dia sudah bohong satu kali. Kemudian Namrud tanya, habis kalau bukan kamu buat, siapa dia yang buat kerja begini? Kata Ibrahim, cuba tuanku tengok, kapak ni duduk dekat tangan siapa? Namrud tengok rupa melalam tadi, Ibrahim dah letak dah pada tangan patung yang besar. Namrud kata, tu kat patung yang besar, apa halnya? Kata Nabi Ibrahim, dia dah bohong 2 kali dah. Begini tuanku, patung yang besar ni, dia tengok patung yang kecil ni macam nunjuk pandai sangat. Awak baru masuk kerja, baru grade 41, nak melawan orang Jusah, mana boleh? Sabarlah sikit nak naik pangkat pun, janganlah sabar satu-satulah. Jadi dia sakit hati, dia cantai awal-awal. dia cantai teruslah, padan dengan mukanya. Namrud berkata, takkanlah patung ni boleh berantakan sama dia. Dia bergerak pun tak boleh, takkan nak boleh ketuk orang lain. Checkmate terus. Terus Nabi berkata, dah kalau tuanku tahu benda ni tak mampu buat sesuatu, yang tuanku sembah buat apa? Dia nak itu tujuannya. Dia punya konan, dia nak makan tu, naik haji tu. Jadi Namrud sudah rasa kena main, dia dihukum bakar dalam api. Itu puncanya. Tapi ulama sebut, walaupun dia bohong dia tu bohong tactical punya bohong, bukan bohong on the way macam kita punya bohong. Dia bohong dakwah.